الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم من ذنوبكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم من ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah semua kita berusaha untuk menunaikan maksud takwa, dan kita berkata dengan kata-kata yang benar, kerana dengan kata-kata yang benar itu Allah menjamin untuk Ia membaiki amalan kita dan mengampunkan dosa-dosa kita. Sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sesungguhnya dia telah mencapai kejayaan yang sebenar. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, antara perkara asasi di dalam agama ini yang sering kita ulang-ulangi, bukan saja di dalam khutbah kita ataupun di dalam kuliah pengajian, bahkan kita sendiri mengulanginya di dalam amalan, iaitulah kebersihan diri, kebersihan tempat tinggal, kebersihan salat, tempat salat, kebersihan kampung halaman, kebersihan negeri yang kita berada dalamnya dan dunia yang kita juga tinggal padanya. Kita tidak memasuki ruang salat ini untuk menunaikan salat, melainkan terlebih dahulu kita hendaklah membersihkan diri kita, memastikan pakaian kita tidak ada najis, memastikan bahawasanya tempat kita berdiri untuk salat itu tidak ada najis padanya, dan memastikan kita telah berwudu dengan air yang bersih yang membolehkan untuk kita menyuci bahagian-bahagian yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahagian-bahagian yang telah ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tambahan terhadap apa yang telah disebut oleh Allah di dalam kitabnya, disebut dan diamalkan oleh Nabi pula di dalam sunnahnya. Maka bersih, menjadi orang yang bersih merupakan tuntutan asasi dalam agama, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sukakan kepada orang yang bersih, Allah sukakan kepada orang yang bertaubat, dan Dia suka kepada orang yang membersihkan dirinya.
maka membersihkan diri adalah lambang kepada agama. At-tuhuru syatrul iman, kata Nabi SAW dalam hadis Muslim. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Maka apabila seseorang itu pengotor, maka tanda bahawasanya ada masalah, ada keburukan pada dirinya dan pada imannya. Orang yang beriman, salah satu tandanya dia sukakan kepada kebersihan, kerana Allah sukakan kepada kebersihan. Maka orang-orang yang kotor pada dirinya, kotor pada tempat tinggalnya, menyebabkan kekotoran pada orang lain. Walaupun sebahagian orang kalau ditanya kepadanya yang dia anggap ibadat itu mungkin sembahyang sunat 2 rakaat saja pada fikirannya. Walaupun itu benar, solat adalah sunat, solat sunat itu digalakkan, puasa sunat digalakkan, tetapi termasuk juga dalam hal itu memastikan kebersihan. Membuang sampah di dalam tong sampah adalah ibadah. Bahkan membuang sampah di luar tong sampah sehingga menyusahkan orang lain dan memberikan pencemaran kepada dunia ini, termasuk di dalam dosa, ataupun boleh menjadi dosa jika itu menyebabkan kekotoran yang akan mengganggu pihak yang lain. Kebetulan besok 19 September World Clean Up Day, hari kempen supaya masyarakat dunia bersihkan dunia ni daripada sampah sarap, kekotoran. Di Perlis ini sekolah-sekolah, Jabatan Pendidikan melancarkannya, universiti-universiti telah melancarkannya. Bahagian-bahagian yang terlibat dengan pemprosesan sampah melancarkannya. Pihak masjid dan orang Islam sudah tentu lebih wajar, bukan saja pada hari 19 September, tetapi pada setiap hari orang Islam bersih. Jika kita lihat Perlis ini, sesiapa yang masuk di dalam negeri Perlis melihat kehijauannya, melihat keistimewaan batu kapurnya dan lanskapnya yang cantik yang semula jadi, yang diciptakan oleh Allah, datang ke Kuala Perlis ini melihat hijau-hijauan dan lautannya, ia adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang besar. Tetapi malangnya semua kurniaan ini akhirnya rosak disebabkan tangan-tangan kita sendiri. Kita berdiri di tepi laut, kita lihat botol-botol plastik, sampah sarap yang mencemarkannya. Kita lalu dalam kawasan orang Islam, walaupun kebersihan untuk semua orang Islam yang datang solat ke masjid, yang mengambil wudu, yang mandi wajib, yang tahu tidak sah salat jika bernajis pakaiannya, tapi kotor tempat tinggalnya. Masjid orang Islam pun kita pergi ke tandasnya, yang nak datang masuk dalam masjid salat tak boleh menggunakan, tak mampu ataupun sengaja tidak menggunakan tandas dengan betul. Najis masih ada di situ, paip airnya dibiarkan di lantai sehingga orang lain nak menggunakannya susah. Dan kemudian orang yang masuk kemudian akan komplain, siapalah yang gunakan macam ini. Nabi SAW dalam hadis baginda menyebut, ittaqul la'anain,
takutlah kamu kepada dua kumpulan yang kena laknat. Laknat orang ni tak boleh dalam agama. Tapi hadis ni seakan Nabi menyatakan kalau golongan ni kena laknat, laknat tu jadi. Macam indirectly, secara tidak langsung, macam satu endorsement. Nabi kata memang layak mereka kena. Sahabat tanya, wa ma la'ana ya Rasulullah? Apa dia wa ma la'ana ya Rasulullah? Apa yang dua golongan yang kena laknat tu? Nabi kata, alladhi yatakhalla fi tariqin nas atau fi dhillihim. Hadis riwayat Imam Muslim. Orang yang buang najis di jalan manusia ataupun di bawah tempat teduh mereka. Di jalan ni sehingga orang lain lalu, orang terpijak. Di tempat teduh ni tempat kemudahan awam. Dia rosakkan, dia cemarkan dengan najis. Dalam kehidupan hari ini sama juga. Benda-benda yang elok kita rosakkan, orang kemudian datang, dia akan kata tak guna betul siapa yang guna, tak guna betul siapa yang sebelum ni buat. Ia menjadi satu doa yang melaknat orang-orang yang menggunakan sebelum daripada itu. Sebab itu menjaga kebersihan awam adalah tanggungjawab agama, yang mana seseorang akan dipersoalkan di akhirat kelak. Jika kita mengambil daripada titik tolak ini, negeri Perlis ini, di samping kita menyebut kita nak kepada Quran, nak kepada sunnah, nak beragama, ini adalah agama. Negeri ini akan menjadi negeri yang bersih. Keindahan yang kita ada tercemar, tersumbat longkang, tersumbat kemudahan-kemudahan, rosak kemudahan-kemudahan yang ada, tercemar laut kita, menyebabkan mengurangkan tangkapan ikan, mengurangkan kehidupan-kehidupan yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Allah menyatakan dalam surah Ar-Rum, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah zahirlah kerosakan di daratan dan di lautan hasil daripada perbuatan tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, supaya Tuhan merasakan kepada mereka hasil daripada apa yang mereka, sebahagian daripada apa yang mereka lakukan. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali kepada Tuhan, ikut balik kehidupan. Allah berikan alam yang indah kepada kita, mengapa kita tidak menjaganya? Pada tahun 2016, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis telah merumuskan satu fatwa yang disepakati oleh ahli-ahli ilmu yang bersidang, menyatakan apa-apa perbuatan yang mencemarkan alam sekitar dan membawa kesan mudarat fizikal secara langsung kepada manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan adalah haram, kecuali jika terdapat maslahah muktabar yang lebih besar atau mengelak kemudaratan yang nyata. Yakni kalau dia nak tebang pokok atau nak merosakkan kerana ada hal lain yang lebih penting yang ditetapkan ataupun yang dibenarkan untuk menyelamatkan manusia, banjir atau seumpamanya, maka itu dibenarkan. Setiap Muslim wajib, dalam fatwa itu menyatakan setiap Muslim wajib mengelakkan diri daripada melakukan apa-apa sahaja aktiviti dan perbuatan yang boleh memberi kesan kepada pencemaran alam sekitar, yang merosakkan kehidupan. Sebarang usaha bagi menjaga alam sekitar, termasuk dalam sesuatu perkara, sebarang usaha menjaga alam sekitar adalah termasuk dalam perbuatan saleh yang digalakkan dalam agama dan merupakan amalan saleh. Jadi siapa saja yang kutip sampah, sama ada besok harinya ataupun hari ini atau bila-bila, merupakan amalan saleh. Kita baca pun di dalam hadis Nabi,
Bagaimana antara tanda iman seseorang yang membuang duri yang ada di tengah jalan. Tapi kita lah masyarakat kita, ada orang naik kereta, buka cermin kereta, dia buang botol mineral daripada keretanya. Dia makan dan minum sesuatu dalam kereta, dia buka tingkap, dia buang. Kemudian dia berfikir ada pihak yang akan menyucikannya, membersihkannya. Dia terlupa bahawasanya itu adalah satu sikap yang tidak bertanggungjawab, mencemarkan alam, suatu perbuatan yang salah. Dan agama menyuruh kita tolong menolong ke dalam kebaikan dan takwa, dan menjauhkan diri daripada tolong menolong dalam perkara yang merosakkan antara satu sama lain. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Bertakwalah, sesungguhnya Allah maha berat siksaannya. Marilah kita tolong menolong untuk membersihkan negeri ini, supaya ia menjadi lambang kepada kita orang Islam. Sangat malu dunia Islam bila sebut bersih, orang sebut Jepun. Apabila sebut bersih, orang sebut negara-negara Eropah yang tertentu. Apabila sebut bersih, orang sebut negara jiran kita. Apabila sebut bersih, orang sebut New Zealand. Di mana orang Islam yang ada nas Al-Quran dan Sunnah yang menyuruh menjaga kebersihan. Di mana negeri orang Islam, jika sekecil perlis ini pun kita tidak dapat menunaikan maksud agama. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sukakan kepada orang yang bertaubat dan suka kepada orang yang melakukan pembersihan diri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah, alhamdulillah wahdah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwatul mu'minun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Qala Allahu 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah. Saya berpesan pada diri saya dan kita semua, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan menyerah diri pada Allah. Antara amalan sunnah Nabi SAW ialah baginda menziarahi orang sakit. Apabila kita menziarahi orang sakit, kita disuruh memberikan ungkapan-ungkapan yang baik sebagai tanda kita mengharapkan kesembuhannya. Kita dilarang mengungkap ungkapan-ungkapan yang mematahkan semangatnya atau menjadikan seseorang itu kecewa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW mengajar orang yang pergi ziarah orang sakit untuk berdoa. Banyak doa yang Nabi ajar. Antaranya baginda SAW menyebut dalam hadis Abu Dawud, Nabi menyatakan, man 'ada maridan walam yahdurhu walam yahdur ajaluh. Sesiapa yang menziarahi orang sakit yang belum sampai ajalnya, faqala indahu sab'a marrat, sebut 7 kali ke dia. Apa sebutannya? As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Mudahnya bahasa kita, aku memohon kepada Allah yang maha agung, Tuhan yang mempunyai arasy yang maha agung, agar menyembuhkan engkau. Nabi kata jika dia menyebut demikian, mudah-mudahan illa afahullah min dzalikal marad, melainkan Allah akan menyempurnakan atau menyembuh dia daripada penyakit itu. Karena di kalangan orang-orang yang ziarah kita yang sakit ni, ada orang yang mustajab doa dia.
Mungkin hari itu orang tu melakukan amalan baik tertentu, Allah suka dengan dia, maka doa dia mustajab pada hari berkenaan. Maka kita apabila ziarahi orang sakit, kita amalkan sunnah Nabi SAW dengan berdoa kepada mereka. Yang tak menghafal bahasa Arab, dia doa dengan bahasa Melayu, apa yang mampu. Dia sebut dengan baik, aku minta doa, ya Allah sembuhkan fulan, wahai Tuhan yang Maha Agung, sembuhkanlah dia, ya Allah sembuhkanlah dia. Sebutan yang baik apabila menziarahi orang merupakan sunnah Nabi SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam kepada baginda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, ampunlah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikanlah petunjuk hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu dan kepada pemimpin kami, terutama Raja Pemerintah Negeri Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Ibnu Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibnu Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sehat sejahtera, dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah Engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksananya pemerintahan yang adil lagi diradai oleh-Mu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan diri sebagai hamba-Mu. Engkau indahkanlah akhlak kami, Engkau baiki pergaulan antara kami, Engkau peliharalah kami dari penyakit lemah, malas, berpikiran dangkal, pengotor, dan buruk budi pekerti. Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau baikilah keluarga kami, anak isteri kami, saudara mara kami, dan jiran tetangga kami. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.